Dalam kitab tu ada satu hadis, Ja'a Jibril, ketika datangnya malaikat Jibril bertemu dengan baginda Nabi SAW. Bila mana malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah, malaikat Jibril pesan kepada Nabi. Pesanan itu bukanlah khusus kepada Nabi, tapi kepada kita ni. Yang duk buat loklak, Nabi tak buat loklak, kita. Yang duk buat masalah, Nabi tak buat masalah, kita buat masalah. Yang duk buat maksiat, kita. Nabi tak buat maksiat. Yang duk tengok pelik-pelik, kita. Rasulullah tak tengok benda pelik-pelik. Nabi menundukkan pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair amin amin ya rabbal alamin. قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه Imam Al-Hakim. Yang dihormati Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, datuk-datuk, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang tidak disebutkan nama, tetapi wallahi tak merendahkan sedikit pun keilmuan yang berada di depan insya-Allah. Pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan pada malam ni. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebahagian daripada nikmat dengan Allah kirimkan hujan. Dan dengan nikmat yang sama, ketika mana atas perintah Allah dia boleh jadi musibah. Ayat ni boleh kedah tuan faham, tak faham tuan guru je lah. Tadi cuba nak kontrol Ustaz, dia lah keluar ayat lah Karachi no. Saya tak boleh blur tu nak cuba cakap KL kan. Kan KL Kuala Lumpur menang kan moron ni. Ayat ni sifat dia Allah jadikan nikmat kepada manusia, nikmat kepada makhluk dan nikmat kepada alam. Tumbuh-tumbuhan dapat faedah, binatang dapat faedah, termasuk makhluk yang bernama manusia. Hatta para saintis dia buat kajian, dia kata apa? Syarat untuk makhluk hidup di satu-satu tempat mesti kena ada air. Lepas tu dia kata apa? Bila mana dia buat kajian di planet Marikh, asas pertama dia berkata ada ayak ke tak? Kalau tak ada, terus duduk sembang kari lah. Terus duduk sembang, gajah terbang lah. Bukan soal nak sampai di sana, soal macam mana nak bertahan di sana.
Maka tadi Allah turunkan pula, limpahkan hujan saya daripada Temerloh tadi. Semalam pukul 3 pagi bertolak daripada Kedah. Pagi tadi kita konvoi dengan pihak istana untuk misi bantuan di Temerloh. Tadi pukul 3 duduk tengah buat kerja ni, hujan turun, tiba-tiba paras air naik balik, Sungai Temerloh tu naik balik pula dah. Pihak orang kampung kata, ustaz minta keluar dulu, buat keluar semua kenderaan sebab cara ni akan naik balik. Memang betul, tadi saat kami meninggalkan Temerloh, beberapa kawasan dah mula dinaiki air semula. Allahu Rabbi, sa'dan hujan. Kadang kita tengok rumah yang Allah bagi ujian ni, kita tak tahu nak mula kok mana dulu nak bersih tu, sebab semua rosak, total loss tuan. Maka tadi Allah turunkan juga nikmat tu pada kita. Doalah mudah-mudahan jangan diterjemah dan ditranslate, diubah, Allah switch dia untuk menjadi musibah. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah pelihara. Kenapa disebut nikmat dan musibah? Menjadi nikmat kepada tuan-puan yang pulun juga datang ke masjid walaupun hujan. Sedangkan sebahagian manusia, dia akan kata apa? Hujan nak pergi masjid macam mana? Kalau pergi pasar malam okey, kalau urusan lain okey, tapi kalau nak main masjid, bini dia kata, abang awak tapi masjid ke malam ni? Hujan sayang, takut demam. Orang dandan takut demam. Tapi ada tak orang yang hadir ni? Hadir juga. Saya tengok tadi ada anak-anak muda yang main jalan kaki, ada pakcik mana tu tadi tengok dengan kenderaan bermotornya, basah badan ni. Tapi ingat, basah yang kena pada tubuh badan tu akan hilang. Ni duduk dalam masjid ni dah 10 minit, 15 minit dah mula kering. Kering tu akan hilang, manfaat tu akan kekal. Setiap titisan hujan yang turun tadi membasahi tubuh badan kita, jadi saksi depan Allah. Ya Allah, inilah seorang hamba Allah yang dulunya ketika kau turunkan hujan yang menjadi penyebab kepada sebahagian manusia lari daripada rahmat-Mu, ya Allah. Sebahagian manusia menjadikan ia alasan daripada mereka ni melakukan ibadah, daripada mereka berjemaah, tapi ni manusia ni pulun mai turun juga mai masjid, maka ya Allah masukkan dia ke dalam syurga. Ada satu kitab waktu di Mesir dulu saya jumpa, ada ulama yang bila mana turunnya hujan, dia akan berlari ligan hujan. Bila tanya kenapa, dia kata kerana itu adalah rahmat yang Allah turunkan, yang bukan setiap masa Allah boleh bagi. Lagi jangan pakat pelari keluar masjid pergi hujan pula. Sahbuk tu pakat lari meneru keluar pula jam. Nak kata apa? Doa minta hujan yang Allah turunkan di bumi tuan-tuan di kita ni kawasan kita ni dan kawasan yang lain adalah nikmat yang tidak mendatangkan kemarahan Allah, untuk diterjemah sebagai barang musibah walaupun benda yang sama. Tuan-tuan pi cedok, pi tahan ayat hujan yang turun di kawasan tuan-tuan ni, Masjid Sayyidina Hamzah ni, sifat dia sama macam yang turun di Temerloh, sifatnya sama yang turun di Karak, sifat yang sama yang turun di Kedah, yang mai turun ke Palayak baru ni. Dia bukan turun kayu balak ni, duduk tak ada tuan. Dia turun sifat yang sama. Pilah cek. Tanyalah Jabatan Meteorologi sekalipun, dia akan sebut dengan benda yang sama. Cuma Allah boleh ubah dia bila-bila masa. Tak ada siapa boleh jangka. Kami di Kedah tak jangka tuan-tuan. Hujan, biasa hujan. Tiba-tiba kepala yang turun, Masya Allah. Berapa kematian dicatatkan. Maka mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita pada malam ni menambah nilai amal dan kebajikan, dan menjadikan asbab manfaat yang memberatkan timbangan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini juga dah masuk pada malam yang kedua tahun Masihi kita beralih kepada tahun yang baru. Mudah-mudahan dengan bertambahnya angka umur, maksudnya kita ni semua semakin tambahlah umur. Kalau kita yang sebelum ni 50, tahun ni dah confirm 51. Terus buat susah-susah kira. Tambah je satu angka. Saya tu ustaz, saya tahun ni confuse lah, tahun lepas 48, tahun ni saya tak ingat saya berapa. Maklum jangan duk buat bina ketum sangat. Dah beralih tahun baru, confirm Pak Long next tahun juga. Ada orang kata, dia kata ustaz tak suruh bermegah dengan tahun Masihi. Bukan suruh bermegah, cuma buat ingatan. Cuma buat ingatan.
agar apabila beralihnya satu bentuk waktu itu, maka semakin dekat kita dengan kematian. Nabi sebut di dalam satu hadis dalam kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan kitab ini diterjemah oleh seorang ulama Nusantara yang baru meninggalkan kita, Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi, ataupun lebih dikenali sebagai Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu taala. Moga Allah memberikan kebaikan pada almarhum. Tuan yang sama yang mengarang, kalau sebut kitab 40 hadis akhir zaman semua makruf. Ada satu kitab yang sangat baik untuk anak-anak muda ni yang hadir, ambil nanti cari kitab Ayyuhal Walad ataupun Ar-Risalah Al-Waladiyah yang diterjemah oleh Syekh Fahmi Zamzam pada tahun 1991. Sebab itu adalah tahun kelahiran saya. Ketika almarhum duduk dalam keadaan bermusafir mencari ilmu, duduk dalam kenderaan kereta api, maka diterjemahkan kitab tersebut. Tuan-tuan, hari ini dah kitab tu berusia 32 tahun. Almarhum dah meninggalkan kita, tetapi masih menjadi kebaikan apabila orang baca dan manfaatkan. Dalam kitab tu ada satu hadis, Ja'a Jibril, ketika datangnya malaikat Jibril bertemu dengan baginda Nabi SAW. Bila mana malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah, malaikat Jibril pesan kepada Nabi. Pesanan itu bukanlah khusus kepada Nabi, tapi kepada kita ni. Yang duk buat loklak, Nabi tak buat loklak, kita. Yang duk buat masalah, Nabi tak buat masalah, kita buat masalah. Yang duk buat maksiat, kita, Nabi tak buat maksiat. Yang duk tengok pelik-pelik, kita. Rasulullah tak tengok benda pelik-pelik, Nabi menundukkan pandangan. Maka pesanan itu sampai kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, sahabat sampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampaikan pada tabi'in, maka rantaian sana itu sampailah kepada kita hari ini 1400 tahun. Maka apa yang disebut oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan aish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarighuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Ada 3 benda yang disebut. Yang pertama, kata malaikat Jibril alaihissalam, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah kamu seperti mana yang kamu nak hidup. Ataklah kehidupan ni macam mana pun. Nak tipu orang, nak tinggal solat, nak buat maksiat, nak makan benda haram, silakan, kata malaikat Jibril alaihissalam, buat. Tetapi ingat, kata malaikat Jibril alaihissalam, fa innaka mayyit, pasti dan pasti kamu akan bertemu dengan barang kematian. Pemimpin, rakyat, kerajaan, pembangkang, ulama, ustaz, siapapun kita takkan berlepas. Atas dunia ada golongan-golongan orang tertentu boleh berlepas. Kena tangkap memang sah, ada sekian-sekian pun lagi sebabkan dia macam-macam lah. Lawyer sakit perut, anak menakan, nak tunang, tangguh pula. Lelah tak ada kerja apa, dia suruh kucing cakap muka dia, tangguh pula. Disebabkan apa? Mungkin ada pengaruh, mungkin ada duit ringgit sikit, tak apa, atas dunia. Malaikat Jibril kata apa? Buat. Lama mana? Fa innaka mayit, pasti kamu akan jumpa kematian. Tak sodok larilah yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Siapa pun takkan berlepas. Dan kena ingat, mati ni tak berhajat kepada apa-apa melainkan benda tu hidup. Tu je. Bila kata namanya makhluk, maka kita tertakluk dengan perkara yang baharu. Bila setiap benda yang baharu, kullu man 'alaiha fan, pasti akan bertemu dengan kebinasaan. Tu je. Ada orang yang dia kata mati ni berhajat kepada tua. Anak-anak muda kita kata, ustaz kami tak semayang lagi lah ni ustaz. Kalau ustaz tu nak main PUBG, padahal tak pernah dapat pun chicken dinner. Bot kadang-kadang boleh bunuh dia. Tapi beria tu main sampai ya Allah, sampai tinggal semayang. Kami tak semayang lagi ustaz sebab kami tunggulah tua-tua nanti kami berubah. Siapa bagi jaminan untuk kamu tua ni?
Siapa yang bagi pengesahan cok mohor yang mengatakan umur kamu boleh sampai mencecah tua? Tua tu bonus. Ayah-ayah yang ada dalam masjid hari ini yang mencecah lebih umur 40, itu bonus yang Allah bagi. Orang lain belum tentu sampai. Almarhum abang saya Ustaz Murtada meninggal umur apa? Umur 30. Ustaz Murtada 30 tahun kemalangan dengan Ustaz Wadi kan? 13 bulan 1 2018. Ketika tu umur Ustaz Murtada kurang 17 hari untuk masuk 31 tahun. Muda. Ramai ada orang yang mati muda, ramai tuan-tuan. Sebab tu ingat anak-anak muda mati tak berhajat kepada umur yang tua. Hatta budak yang baru dilahirkan pun Allah boleh cabut nyawanya. Tak percaya tanya dalam masjid ni, ramai ada yang pernah kehilangan anak. Ramai. Saya 4 orang anak saya meninggal dalam kandungan. Alhamdulillah saya ada 5 orang anak, patutnya 9, 4 orang, 2 tu dua-dua kembar. Allah jemput mereka ketika dalam kandungan. Dah naik 2-3 bulan, tiba-tiba doktor scan jantung dah tak bergerak dah. Doktor kata memang bayi dah tak ada. Buat cucian, paksa keluar. Awal tahun baru ni 2 orang. Simpan. Saya simpanlah jenazah dia. Walaupun tidak sempurna dari segi sifatnya lagi, baru 2 bulan. Ada ramai tak dalam ni? Ramai ayah-ayah kita mesti ada. Hak yang belum kahwin tersuruh tanya lah, ustaz saya tak ada lagi, aku talak dia yang lagi kot. Baik, saya nak tanya, anak-anak kita yang belum dilahirkan atau yang bayi tu ada dosa apa tak? Ada tak anak kita keluar-keluar isap ganja? Ada tak anak kita keluar-keluar maki? Tak ada. Nabi kata apa? Setiap daripada anak Adam lahir itu dalam keadaan fitrah, fa'abawahu, mereka dicorakkan oleh mak ayah. Sebelum tu depa ni semua syurga belaka, mereka ini dalam keadaan yang fitrah belaka. Sebab tu malam ni basyiran, kabar gembira pada siapa yang ada ni yang mungkin pernah kehilangan anak ketika dalam kandungan, maka disunatkan kepada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, berikan nama kepada mereka. Disebut dalam Sahih Imam Muslim. Saya apabila isteri saya kali pertama dulu tahun 2016 2017 kali pertama, bapak kembar seronok, excited lah, tengok-tengok hilang satu. Menangis isteri. Kita pun nak sedih juga, tapi nak pujuk dia, nak fikir macam mana nak boleh pujuk dia. Saya tengok ada satu hadis dalam Sahih Imam Muslim, dalam kitab Sahih Imam Nawawi, bagaimana disebutkan berkaitan anak-anak yang meninggal sebelum ulul ahlam wan nuha. Nabi kata apa? Dia boleh menarik tangan mak dan ayah masuk ke dalam syurga. Jujur hari ni anak-anak kita belum tentu boleh tarik tangan kita masuk syurga. Kadang-kadang semayang pun, semayang subuh pukul 9, bukan subuh gajah, subuh khinzir tuan-tuan. Kita duk ada hidup lagi ni, anak dah dedah aurat. Kita duk hidup lagi, anak-anak bergaduh sebab harta depan kita. Tetapi mungkin anak yang Allah jemput awal tu, fa innaka mayit, yang dia mendahului kematian awal daripada kita, mungkin itulah anak yang akan pimpin tangan. Kenapa harus diberikan nama? Kerana kata Rasulullah, di padang mahsyar kita semua ni akan panggil anak kita dengan nama penuh dia. Sebab tu Sayyidina Umar kata apa? Sunat kepada mak dan ayah ni bagi nama dengan nama yang baik. Jangan nama merapu-merapu sangat. Tahu kadang-kadang trend anak-anak muda ni, dia nak nama-nama yang nama tu canggih. Tapi jangan sampai sebabkan nak kepada peredaran semasa membuatkan anak itu dizalimi dari segi maknanya. Sebab itulah nama yang akan digelarkan dia sepanjang hayat, hatta saat dia mati, saat dia dibangunkan di padang mahsyar, itulah nama yang akan dipanggil pada dia. Anak nama Muhammad, panggil Muhammad, jangan panggil Mat. Mat tu makna kematian. Duk doa anak mati siapa? Ada yang minta maaf kadang-kadang nama Azura. Azura makna apa Azura? Nyanyi lagu ni keluar otak lagu dia Jamal Abdillah apa? Azura tu kan. Makna taik kering. Mazna, mazni, tempat berzina. Minta maaf kalau ada nama tu minta panggil nama lain. Kalau dah boh nama pun ubah dia dengan gelaran yang lain. Banyak lagi nama lain. Balqis, nama yang makruh, sebab itu adalah di antara nama kepada ketua-ketua jin. Itu kali saya tiba dalam perubatan Islam, biasa orang yang nama-nama macam ni dia cepat kena gangguan, maka makruh.
Lepas tu nama jangan ikut terhadap bubuh. Sunat malam ni semua. Siapa yang pernah kehilangan anak, buh nama. Dia kata, ustaz saya tak tahu nak buh nama apa. Buhlah nama apa pun. Tak ada masalah selagi mana maknanya bawa kepada makna yang baik. Tak tahu jantina sebab anak tu meninggal waktu dalam sebulan 2 bulan, maka buh nama Muhammad. Boleh buh nama Anis. Boleh buh nama Yusra. Saya Yusra boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan. Nama saya Yaqub Yusra. Yusra itu boleh ada pada lelaki dan ada pada perempuan. 2 nama yang Nabi paling suka, Muhammad dan juga Abdul Rahman. Boleh buh nama tu lah. Tapi kalau anak saya perempuan, tak apa Iktibar sahaja di atas nama, sebab kita nak panggil anak kita dengan nama itu di padang mahsyar dengan rasa bangganya. Ibu-ibu ayah jangan sedih. Sebab apa? Mungkin anak inilah yang akan memimpin tangan kita saat kurangnya amal kita di padang mahsyar kelak. Dengan syarat redha di atas pemergian dia. Sakit, benda yang paling sakit kepada ibu dan ayah adalah melihat anak mati melalui kita. Tak ada sakit lebih pada tu. Kalau orang kata bersalin sakit tak? Tanya orang yang bila anak meninggal. Saya tengok waktu arwah abang saya meninggal, ayah saya mandikan. Allah tak tahan kita tengok air mata duk jatuh saya tepak. Apa jangan macam ni, kisi abang aja sedih kalau air mata pok jatuh atas muka. Tapi nak buat macam dia pun sedih, anak dia muda lagi meninggal macam tu. So sama, kita ada kesedihan dia, tapi itulah hakikat kehidupan. Fa innaka mayit, pasti bertemu mati. So anak-anak muda jangan buat tak relax. Ingat, kematian pasti akan jumpa. Hang tak sedut lari. Dan kematian ni juga, dia bukan hanya tak berhajat kepada tua, dia tak berhajat kepada sakit. Ada orang ingat mati ni mesti kena sakit, kena ada kencing manis dulu, kena ada darah tinggi, kena ada jantung, kena ada masalah buah pinggang. Tak. Try tanya ni depan-depan ni. Macam-macam penyakit, ada gout, ada macam-macam, tapi masih hidup dah, panjang umur, alhamdulillah, dengan ibadah, tu paling penting. Ni silat-silat ada Pak Long yang main depan kita, ayah-ayah kita ni yang main ni, dalam poket tu bawa ubat kan? Tapi tengok Allah masih panjangkan umur. Dia kata, ustaz kami nanti tarat-tarat tu kami pun macam tu. Jangan buat leceh oi. Belum tentu kita yang muda sampai kepada umur yang sebegini. Sebab mati tak pernah berhajat kepada sakit. Kalaulah sakit itu menjadi punca kepada kematian semata-mata, maka orang yang banyak penyakit lah kena mati dulu. Tapi dah, Allah datangkan ada orang yang tercekik tulang. Baru ni terkejut kita dengar, seorang dia duk makan di kedai makan, tiba-tiba tercekik tulang. Tak tahulah dia ni penyokong Liverpool kot, kan Liverpool kalah baru ni. Kau Arsenal kalah kan semalam kan. Mungkin dia terlekat tu meninggal. Bukan ada sakit apa. Sebab terlekat tu, bila terlekat saluran pernafasan tertutup, kok hidung tak boleh, kok mulut tak boleh bernafas, habis kan. Jantung tak dapat oksigen dah, meninggal tuan. Waktu tak tahu nak buat apa pula, hak kawan-kawan pula panik. Tak tahu nak buat apa, kok nak pergi tolong ke apa, tak ada. Meninggal. Ada seorang anak muda baru ni, dia meninggal sebab merempit. Kita nak keluar semain subuh, kuliah subuh, nampaklah serempak tu, tengok nampak berlanggak daripada lomba haram, dia berlanggak Nabi syarat, orang pun nak keluar, dia pergi belah kereta tu, mati meninggal di tempat kejadian. Lepas tu saya tengok, jadi mereka duk komen, alhamdulillah meninggal pagi Jumaat, husnul khatimah. Allahu Akbar. Bukan kita nak hukum dia mati dalam keadaan baik ataupun buruk, tapi keadaan mati tu su'ul khatimah atau husnul khatimah. Cara kematian itu sebab dia memilih untuk lomba haram, benda yang haram dah, nama pun lomba haram, bukan lomba patuh syariah ke apa. Meninggal pula dalam keadaan langgar lampu isyarat, dia zalim hak orang. Kawan tu pula duk tunggu hijau baru dia jalan, dia ni dia merah pergi langgar, menzalimi diri, menzalimi orang, meninggal dalam keadaan macam tu. Saya percaya mak dan ayah pun malu. Orang main tanya, anak meninggal sebab apa? Dia nak kata apa? Accident. Tapi orang tahu tak kata meninggal sebab lomba haram? Orang tahu, malu dah.
Bukan takat ketika hidup memalukan, ketika mati pun memalukan. Agak-agak nasib dia macam mana tu. Kalaulah mai sedikit je rintihan dalam hati mak dia, ya Allah, walah menyusahkan aku, maka dia akan susah selama-lama dalam alam barzakh dan neraka nanti. Padahal anak muda beringat nak buat apa pun. Takut mati dalam keadaan muda yang tak mendapat redha kedua ibu dan ayah. Sebab tu mati tak berhajat kepada sakit. Kerana mati, syarat nak mati mesti benda itu makhluk yang hidup, dan semua kita dalam masjid hari ini mencukupi syarat untuk mati. Orang muda mati, orang tua mati, baby pun mati, orang sihat mati, orang sakit mati. Maka malaikat Jibril kata apa? Bila hantar kata mati, buat persiapan untuk mati. Nabi kata dalam hadis yang lain, Nabi kata al-kayyisu mandada nafsahu. Orang yang bijak pandai, yang cerdik ni bukan hanya daripada degree ke, PhD ke, master ke. Hak ada tu adalah bonus pada dia, tetapi tidak mengiktiraf dia sebagai orang yang cerdik pandai. Nabi kata nak syarat nak jadi orang cerdik di sisi Allah dan Rasul, mereka akan banyak muhasabah diri, cari salah diri. Dia dah masuk tahun yang baru dah, mai azam satu baru kita, tersudut cermin salah orang dah. Tersudut join Persatuan Makcik Bawang Malaysia sangat ada kira semua nak suruh salah orang. Dalam bab politik dia nak cakap, bab ekonomi nak cakap, bab rumah tangga nak cakap, semua benda dia nak cakap. Tuan-tuan, tak payah duk cakap pasal orang, cakap tentang diri sendiri yang banyak kekurangan. Saya tak benarkan untuk diri saya untuk tulis benda-benda yang, lepas tu kalau tuan tengok Facebook saya, Instagram saya ataupun media sosial, saya takkan tak ada nak komen pasal orang. Sebab pada saya, kenapa saya nak bercakap tentang orang sedangkan saya sendiri tahu banyaknya kesalahan diri saya. Hak tinggal semayang dulu ni tak cover lagi. Hak kita tengok benda yang haram kadang-kadang. Kadang bukan nak tengok, dia main kat depan, tak tengok lagi. Tengok juga kadang-kadang main benda-benda yang merapu-merapu ni, duk scroll Facebook, dia main keluar iklan baju dalam. Hak dia pakai pula tu bukannya umur 80, umur 18. Dia scroll tu scroll juga, tapi dia jadi pelan pula tiba-tiba scroll tu. Dia main juga panggil elok-elok. Maka banyak dah dosa kita buat. Banyak. Lepas tu nak pergi tengok dosa orang buat apa? Kullu bani Adam khata'. Nabi kata dah, semua anak Adam ni hak depan saya, termasuk dengan saya ni, dosa belaka. Dan kita tahu kita buat dosa tu. Maka apa yang Rasulullah ajarkan? Fastaghfiruh, minta ampun pada Allah. Bukan kata ke orang. Bukan tiba orang ni, tiba orang ni, semua orang tak kenal belaka. Maka jangan. Sebab dia akan mati, kita pun akan mati. Kenapa perlu untuk kita menjaga tepi kain dia dalam soal yang tidak membantu iman dia? Boleh jaga tepi kain orang dengan syarat menambah iman dia, menambah iman kita. Apabila tidak menambah iman, maka jauhi. Yang kedua, kata malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarighuhu. Sayanglah apa yang kamu nak sayang, cintailah apa yang kamu nak cintai, peganglah apa yang kamu nak pegang. Tapi ingat, setiap benda yang kamu sayang, yang kamu cinta, yang kamu banggakan, yang kamu pegang tadi, fa innaka mufarighuhu. Ma makna mufaraqah? Kamu pasti akan berpisah dengannya, by hook or by crook. Pusinglah kok mana pun jawatan yang kita pegang sekarang, kita pegang pangkat apa sekalipun, maka bila saat meninggalnya kita takkan bawa pangkat tersebut. Gelaran yang kita dapat hari ini, gelaran yang besar-besar, dapat kemasyhuran daripada pihak-pihak tertentu, orang hormat kita di atas dunia, alhamdulillah. Tetapi ingat, kehormatan itu akan hilang selepas mana kita meninggal dunia. Sayanglah isteri, suami, anak-anak kita sebesar-besar kasih sayang sekalipun, saat kita datangnya ajal, maka tetap kita akan berpisah dengannya. Persoalannya, apa yang nak memberikan manfaat pulangan kepada dunia kita? Saya nak mengajak tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam duk tengah kuliah ni, cuba duk fikir Ustaz, kalau Allah takdirkan saya dan tuan-puan semua meninggal malam ni, ni bayang je dulu, bayang kita confirm ke mati, tapi tak salah untuk kita buat renungan muhasabah. Kalau Allah takdirkan saya tuan-puan mati malam ni,
Yang pertama, cek anak-anak kita, pasangan kita ni agak-agak bagi kebaikan tak kepada kita. Sebab saya tak tahu, kawan-kawan kita sebelah-sebelah ni tak tahu ni. Kita tahu. Kita tahu lah pasangan kita macam mana, lok-lak dia, baik dia, anak-anak kita setara mana, tuan-tuan tahu. 5 orang anak, kita tengok anak sulung aku, okey lah dia semayang, aku tak payah suruh pun dia okey. Tapi masalah dia ni, aku tengok mayang suka semayang lambat. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Man jama'a baina salatain, barang siapa yang menghimpunkan 2 salat dalam satu waktu, maka dia dah menempah nama dalam neraka Allah. Ni cerita bukan tak semayang, dia semayang jenis lambat. Orang Kedah panggil merendang. Orang Pantai Timur panggil lerek. Dia buat galik, tengok dulu suami ku abang sotong sampai dekat pukul 8. Lepas tu baru nak pergi ambil wuduk, 8-5 minit baru nak ikat telekor pula jenis canggih. Macam nak pakai uniform bomba punya payah. Ikat atas, ikat tengah, ikat bawah, ikat habis semua macam hantu polong dah. 8-10 baru angkat takbir, Allahu Akbar. Habis rakaat yang ketiga, bagi salam, tengok masuk Maisya. Nabi kata apa? Orang yang menjama'a baina salatain, yang jenis suka menghimpunkan 2 salat satu waktu ni, maka mereka dah menempah nama dengan tempah kaki tu dalam neraka Allah. Tak masuk, macam tempah. Benda tu tak, maksudnya Nabi tak suka benda tu berlaku. Nabi duk buat tak? Kadang-kadang bukan kata anak-anak kita pun buat. Kita tahu anak-anak kita lah ni setara mana, pasangan kita setara mana. Baik, kalau kita mati malam ni, harta yang kita dah himpun-himpun ni, rumah, kenderaan, apa semua ni, jadi apa ni? Ada tak yang boleh bagi manfaat? Ambil lah sikit. Kalau kita ada 10 hektar tanah, mai jumpa jawatan kuasa masjid, Tok Imam, saya ada ni, ada 10 hektar tanah, bukan nak bagi semua Tok Imam, saya takut kesian kat anak-anak. Ambil lah 2/3 ke, 1/3 ke, 2/10 ke Tok Imam. 2 ekar ni kalau berlaku apa kepada saya serah kepada Masjid Sayyidina Hamzah. Ni mengambil iktibar nama Sayyidina Hamzah ni, yang syahid dalam medan Uhud dalam keadaan tak ada harta yang dia bawa, melainkan bawa iman dengan Allah. Kan nak suruh bagi semua. Nak buat Sayyidina macam Sayyidina Abu Bakar, tak mampu kot. Nak buat macam Sayyidina Umar 1/2, tak boleh pi. Sembang boleh Nak buat macam Sayyidina Uthman sulus 1/3 pun mungkin tak ada kekuatan. Ambillah sebahagian kecil untuk dimanfaatkan. Sebab apa? Mau tak mau tuan-tuan, matter of time. Waktu menentukan untuk dia tinggalkan kita atau kita tinggalkan dia. Apa beza dia? Ada beza. Apabila dia meninggalkan kita, waktu kita hidup dia hilang. Contoh dia apa? Baru 2 minggu lepas Allah bagi. Kereta yang kita tengok, Eropah bagi cok mohor, kata kereta ni kalau kena langgar, selamat. Kereta ni ada cover insurans sekian. Segala aspek dia buat kajian. Tengok-tengok Allah tenggelamkan dia dengan ayat. Loh, hak tu dapat tu, keluar airbag ni tuan-tuan. 18 tempat, bawah, kiri, kanan, dalam kain. Kalau pakai kain, keluar kot kain tu. Punya canggih. Tengok-tengok Allah datangkan dengan makhluk yang lembut, yang tidak bertulang, yang tidak pun menyakitkan saat dia sentuh kita. Boleh membinasakan harta benda mencecah bilion ringgit dalam masa beberapa minit. Rumah yang kita rasa, rumah ni lah yang memberikan perlindungan, yang memberikan keselamatan, yang menjadikan darjah kebesaran kita. Duduk dalam rumah tu rasa seronok, rasa bahagia, rasa selamat. Tetapi dengan makhluk yang sama, Allah menjadikan keadaan rumah daripada selamat jadi tak selamat. Keadaan rumah yang dibanggakan membuatkan hari ni kita tengok, ya Allah, aku tak mati lagi, dia tinggalkan kita. Di Temerloh, di Karak ada beberapa kawasan yang rumah hilang. Rumah hilang. Maksudnya apa? Dia meninggalkan kita. Bukan kita tinggalkan dia. Kita tak mati lagi ni, kita duk hidup lagi ni. Harta benda itu dah pun meninggalkan kita. Dan Allah boleh tarik macam tu juga kepada harta yang ada kepada saya, yang ada kepada tuan-puan. Dengan cara macam mana? Allah datangkan balik lagi duit dalam poket kita duk ada ni, dah lah 500. Duk ingat esok nak makan pasembok, nak makan laksa ke apa semua sikit lebih kurang. Tengok-tengok balik lagi, tengok kena tahan JPJ, habis 300 dah.
Strik pula tengok-tengok duk tengah marah kat JPJ penumpang-penumpang, padahal dia salah. Bukan JPJ itu salah, JPJ itu hanya menjalankan tugasan dia. Duk marah punya marah-marah, tak tengok lubang, berbum jatuh lubang, spok rim bengkok, tayar pecah. Tambah pula lagi 300. Hak tadi 500 tadi, hak 300 dah burn sebab saman. Lu nak kena tambah lagi rim dengan tayar pula berapa ratus lagi. Allah boleh cabut macam tu ya. Ketika kita hidup. Yang kedua, kita meninggalkan dia. Puluh ni duk cari ni, beli tanah, beli rumah, beli segala benda mak nenek ni, tiba-tiba Allah cabut nyawa kita, maka ketika tu tak sempat kita nak hai-hai bye-bye dia, kita meninggalkan dia. Adakah salah mencari dunia? Betulkan persepsi masing-masing. Tak salah cari dunia. Saya tulis master saya berkaitan ekonomi Islam ni. Saya sebut malam ni dan saya pertahankan apa yang saya tulis. Rasulullah berniaga lebih lama daripada Nabi berdakwah secara official. Saya ulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniaga lebih lama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara official. Kenapa ustaz kata macam tu? Baik, saya buktikan. Ketika mana matinya tok wan Nabi Abdul Muttalib, maka Nabi duduk dengan Abu Talib. Abu Talib ni adalah seorang peniaga dan jutawan di Mekah. Pak saudara Nabi sendiri. Bermula daripada umur 8 tahun diamanahkan kepada baginda Nabi SAW ketika itu untuk mengembala kambing. Maksudnya Nabi sebagai pekerja, Nabi ada majikan. Maka itu disebut dengan demand and supply dalam dunia perniagaan lah. Nabi dah study tentang market demand, macam mana cara nak mengurus, macam mana nak berurusan dengan orang, PR dengan sama manusia. Sampai umur 18 tahun, tempoh Nabi jadi pengembala kambing selama 4 tahun tadi, macam-macam Nabi dah belajar. Maka Abu Talib bawa Nabi pergi ke 7 perhentian. Basrah, Kufah, Syams. Dah ada lebih kurang lagi tempat-tempat yang lain ni. Untuk apa? Dia panggil business to customer. Nabi ikut. Sampai umur 18 tahun, ketika tu Nabi tukar B2B, business to business. 18 tahun, Siti Khadijah ni orang yang paling kaya di bumi Mekah, mewarisi harta Saidina Khuwailid, bapak dia. Maka orang yang kaya-kaya ni mereka akan mula leveraging. Duit banyak, tak tahu nak buat apa, maka akan cari golongan orang-orang yang pandai berniaga, mereka akan bagi suntikan modal, kita buat profit sharing. Siti Khadijah disebut riwayat Dr. Mustafa As-Sibai dalam kitab Sirah Nabawiyah, dia kata apa? Dia tak pernah jumpa Rasulullah, tapi sebabkan duit dia banyak, dia leverage. Okay, ambil sikit, buat perjanjian 50% hang, 50% aku 5. Ada yang rugi, ada yang untung, tiba-tiba dalam semua yang dia buat tu, yang paling menguntungkan adalah pada baginda Nabi SAW ketika umur Nabi 18 tahun, dia bagi 1000 ekor unta. 1000 ekor unta tu habis dijual dengan satu perniagaan sahaja, transaksi sahaja. Dia terkejut, orang lain tak boleh nak buat, Muhammad bin Abdullah boleh buat. Maka pada umur 21 tahun, Siti Khadijah memberikan 2000 ekor unta pula bersama dengan Maisarah. Maisarah adalah pembantu lelaki. Saya try buat valuation, sebab bila tulisan saya nak kena validate data, saya kena pastikan berapa value. Tanda tahu tak, pada umur 18 tahun 1000 ekor unta siap dengan barang dagangan. Rasulullah dah bawa nilai perniagaan ketika tu, seekor unta hari ni harga dia adalah 8,000 ringgit. Nilai sekarang dengan inflation, seekor unta yang dewasa lah. Barang dagangan kita katalah satu barang dagangan 12,000 ringgit. Buat unta boleh di load banyak mana pun boleh. Dia ada 2 lutut Allah bagi. 12,000 campur 8,000, seekor unta dia siap dengan barang dagangan bersama dengan 20,000. Kali dengan 1000 bersamaan 20 juta ringgit nilai perniagaan yang Nabi bawa pada umur Nabi 18 tahun. Dalam kitab sebut apa? Ketika Nabi bawa tu 1000 ekor unta siap dengan barang habis terjual. Patutnya perniagaan tu pergi jual barang, bukan je unta, tapi teranya Nabi berniaga dengan unta-unta pergi jual. Anak kita pergi Johor, ada expo Johor contohlah, bawa lah food truck, kita suruh dia pergi berniaga burger, kita buatlah calculation 10,000 je. Untung dalam mungkinlah dalam 3,000, 30% lah margin. Sebab apa? F&B. 30% tolak duit minyak pumpang-pumpang, 20% margin. 10,000 akan untung 2,000. Kita beli food truck kat dia harga 100,000. Tuan-tuan expect dia jual burger ke jual kereta? Jual burger. Tiba-tiba dia balik naik Grab. Dia kata, "Hey, awak balik naik Grab?" Dia kata, "Abah, jual burger tadi habis, tengok-tengok dengan food truck pun orang beli juga."
Abah beli 100,000, dia nak beli 120,000. Untung kan rugi? Untung. Dia balik tak ada kos minyak, tak ada kos tol, tak ada kos apa. Unta dah pergi meniaga, kan dah bawa balik, ada kos tak? Nak kena bagi makan, nak kena jaga, ada yang mati, ada yang defect, ada yang damage. Semua tu nak kena absorb. Tapi Nabi terror tak terror, pergi bawa unta, balik jual semua. Tak ada apa. Balik full kepada profit dan revenue sahaja. Tu yang Siti Khadijah terkejut. So bayangkan pada umur 18 tahun Nabi dah jual perniagaan bernilai 20 juta dengan satu transaksi sahaja. Kalau profit sharing. Sebab ingat tadi saya kata apa? Siti Khadijah hanya sleeping partner. Dia tak pernah jumpa Nabi ni. Bagi 20 juta tu pergi berniaga. Sebab kaya sangat. Bila sleeping partner, biasanya dari segi rule and agreement yang dibuat, biasanya saya rasa takkan lebih daripada 50-50 kot. Sebab dia tak buat apa bagi duit dia. Let's say lah kita kata 50-50. Rasulullah 50%, dia 50%. Tadi pasaran berapa? 20 juta. Kita ambil 30% margin, boleh? Bersamaan dengan 6 juta ringgit keuntungan. 3 juta pada Rasulullah, 3 juta kepada Siti Khadijah. Siapa yang kata Nabi miskin? Ramai orang tu contoh Nabi miskin. Ya, Nabi nampak macam miskin sebab Nabi memberikan harta yang Nabi ada. Tuan-tuan nak pilih untuk memberi sesuatu dengan ada ke, atau tuan-tuan tak boleh bagi apa tapi nak bagi? Kalau Pak Long nak minta ada duit boleh sedekah ke, atau tak ada duit boleh tengok saja duk mirajal kenyih hari-hari? Sebab apa dia kata senyum sedekah? 10 sahabat Nabi dijadikan syurga, 7 sahabat Nabi kaya. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Abdul Rahman Auf, Zubair Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu saya dah budak, saya bercita-cita jadi jutawan. Ya bang, dah alhamdulillah Allah izinkan saya umur 25 saya dapat first jadi millionaire. Ketika tu saya buka tahfiz free, buka warga emas, rumah warga emas free, rumah anak yatim free. Tak apa, daripada duit saya duk habis, bukan saya nak makan selori, makan sepinggan kenyang dah. Dan saya tulis pula dalam penulisan sebab saya nak buktikan. Ada orang kata Islam ni biarlah naik biasa-biasa aja, kereta potong saga lama tak apa Ustaz. Saya kata bukan soal naik kenderaan, bukan sebab rumah besar. Saya masih duduk rumah kecil, saya selesa rumah tu. Soal dia apabila kamu memiliki sesuatu, kamu boleh memberi sesuatu. Pagi tadi boleh bawa 3 tan lebih ayam bagi kat orang Pahang. Bukan sebab soal kaya, tapi soal berkongsi dengan sikit yang ada. Tapi kalau kita tak ada apa nak kongsi apa? Saya doa ni, saya sumpah dalam ni yang mai malam ni, moga Allah bagi jadi jutawan dunia akhirat, boleh buat keluar zakat banyak. Amin ya rabbal alamin. Kok mana kita tak tahu, Allah boleh mudahkan, jangan bimbang. Dengan sebab banjir Allah umar rezeki baru ni orang duduk pi jala ikan, dapat ikan patin India punya besar-besar. Sebelum banjir haram tak pernah dapat. Nampak rezeki tak? Rezeki kita tak tahu Allah nak buat mai kok mana. Minta pada Allah, ikhtiarlah, jangan duk nganga saja. Ikhtiarlah. Usahakan dengan apa jua jalan menjadikan kita sebagai mukmin yang bukan hanya boleh beramal dengan ibadah, boleh juga beramal sebagai sahabat dengan harta. 10 jadi syurga tadi, 7 saya kata apa? Sahabat Nabi yang jutawan. Kenapa kita nak ambil Rasulullah mati dia cuma tinggal sikat? Ya, sebab apa? Nabi memilih bagi semua yang Nabi ada. In order for you to give something, you have to get first. Hang nak berkeluar zakat, kalau tak cukup haul dan nisab, layak tak berkeluar? Tak layak. Bila tak layak keluar zakat, sempurna dah Islam kita? Bila tak layak keluar zakat, sempurna dah Islam kita? Rukun Islam ada 5. Mengucap kalimah syahadah, salat 5 waktu, mengeluarkan zakat bagi yang cukup haul dan nisab. Bila tak cukup yang ni, hilang satu rukun dalam agama kita. Sebab tu kalau boleh dalam masjid ni jadikan kewajipan kepada kita, susah atau senang, senaraikan nama kita sebagai orang yang layak mengeluarkan zakat. Gaji saya 1,400 Ustaz, saya buat kiraan per kapita tahunan tak cukup. Usahakan dapatkan tambahan lagi 600 setiap bulan. Jual lah benda apa, jangan jual diri sendiri ya. Jual Tupperware, jual
kopi, jual macam-macam lah boleh online kan. Shopee dia sediakan platform, jadilah consignment orang, jadi ejen untuk produk apa-apa. Usahakan. Allah takkan zalim hamba yang berusaha. Kalaulah masih dah usaha pun tak dapat juga, sekurang-kurangnya ada penyaksian yang boleh kita jawab depan Allah. Ya Allah, dulu dah aku usaha dah ya Allah, tapi tak jumpa jalan ya Allah, sekurang-kurangnya ada. Yang kelima, yang keempat, puasa bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Tunai haji kena duit dah. Tuan-tuan tahu tak, selepas daripada peristiwa Covid ni, Omicron pula, semalam dah berapa ribu jemaah stranded. Penutupan balik boarding daripada untuk nak pergi ke Mekah. Saya sepatutnya bulan depan kena pergi, tapi tadi dapat arahan mengatakan bahawa kena tunggu sat disebabkan tempoh Omicron itu dah mula mengganas. Arab Saudi mengetatkan balik dan KKM di Malaysia pun mengetatkan balik untuk fly ke overseas. Kos meningkat lebih daripada 30%. Dan siapa yang pergi sebagai muasasah yang biasa, yang tunggu tabung haji, insya-Allah 2080, 2090 baru habis. Palung umur apa palung? 70. Jangan risau palung. Tahun 160 palung habis umur. Dah pergi dah, alhamdulillah lah. Habis muda-muda. Hak umur 30 bayar saya. Kalau daftar lah 2080, tambah sendiri. Lah 2021 kan tak banyak, dalam 60 tahun ni. So, saya umur 31 tahun ni. Tambah lagi 59 tahun buat 2080, lebih kurang dalam umur saya waktu tu dalam 90 tahun. Saya perasan pasal pusing orang tawah kat lain, saya tawah kat lain pasal. Tapi kalau tuan-tuan ada pemilikan harta, boleh skip this proses tak? Pergilah yang private. Tak apa, mahal sikit tapi berbaloi dah untuk membina rukun Islam. Setuju tak kalau saya kata 50,000 tuan-tuan boleh habis kat kenderaan? Setuju tak? 50,000 boleh habis tak renovate rumah? Tapi sonok tak 50,000 tu dia habiskan untuk bina agama dalam hidup? Sonok tuan. Sebab tu berbalik kepada tadi, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dunia ni kita akan tinggal belaka, tapi jadikan dia sebagai jambatan untuk masuk ke dalam syurga. Balik sekali lagi, pegang kepala anak, pegang tangan anak, peluk anak. Abang kata, abah minta maaf sepanjang abah mendidik adik, abah banyak buat dosa. Abah tak banyak masa dengan adik. Abah sibuk. Saya pun rindu anak saya. Kadang tak sempat jumpa. Ini dah tiga kali dah duk keluar misi bantuan, anak saya telefon Walid, rindu kat Walid. Kita dosa dengan anak banyak tuan. Kita duk nampak anak dosa orang kita. Balik peluk dia. Minta maaf kat dia, tak merendahkan ego kita sebagai ayah pun. Minta maaf. Peluk isteri sendiri, jangan peluk bini orang. Peluk abang kat dia, abang minta maaf. 10-20 tahun kita hidup bersama ni, banyak salah silap kita buat dengan dia kan. Kadang-kadang kita balik kerja letih, kita jerkah dia, kita marah dia. Kadang-kadang kesalahan yang kecil-kecil dia masak rasa tak sama spek yang kita nak, kita pergi buat lebih kurang, kita tolak makanan tu, kita terlupa ni kita dah makan banyak mana yang dia masak kena dengan selera, tak pernah kita ucap terima kasih pun. Sekali je dia buat silap tu, tuan-tuan buat muka dekat dia, tuan-tuan tolak makanan, kecil hati dia. Sedangkan dia masak kat kita, dia buat benda-benda tu bukan tanggungjawab dia, tanggungjawab kita. Balik peluk dia. Biar dia rasa pelik, abang ni mesti nak nikah dua ni, duk main-main peluk ni. Biar ambil lah bini kita. Minta maaf kat dia, ya abang minta maaf. Sebab kita tahu kita akan berpisah dengan dia, tapi biar berpisah yang boleh menambah nilai iman di antara kita dengan dia. Jangan bagi ada satu pun rasa yang tak seronok, rasa yang boleh mendatangkan pada perbuatan mudarat. Kita buat sama-sama, tu sudah rasa malu. Saya pun ada isteri. Saya bukan ada isteri, saya ada isteri-isteri. Saya ada 2 orang isteri. Saya ada 5 orang anak. Saya kena jawab dengan Allah nanti. Maka saya jangan malu untuk minta ampun kepada Allah. Jangan malu untuk minta ampun minta maaf kepada manusia. Jangan segan untuk kita minta maaf kepada anak-anak. Yang sebagai malam ni yang berstatuskan sebagai anak-anak, bukan jangan malu, jadikan kewajipan minta maaf kepada mak dan ayah. Jangan tangguh.
Lagi type je mesej, call terus abah sihat ke abah alung minta maaf abah nah. Abah doa lah, di tengah hujan ni takut ayak naik, abah doa nah. Tuan-tuan percayalah, setiap malam ni dia akan doa kat kita. Tak ada doa yang lebih mahal daripada doa kedua ibu dan ayah. Dia azan isyak kena ni. Apa tak bagi signal saya terus, saya tak ada break ni. Ni apa hak jemaah pula haram apa bertabak ni apa ni. Kalau signal isyak Ustaz abang Ustaz nah. Ha? Oh terus ya. Kira aci ya no. Kalau dia pemangkut, dia petangkut pergi sama-sama. Hampa jangan buat lari. Hampa tinggal aku pun siap. Yang ketiga, kita habis sikit ni. Boleh tuan? Tu suruh buat penat lah. Saya tak tidur pagi 23 pagi ni. Yang ketiga, kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi SAW, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Buatlah apa yang kamu nak buat ketika kamu hidup. Lakukanlah apa yang kamu nak lakukan. It's your pleasure to do what you want to do. It's your choice. Pilihan kamu, buatlah. Tetapi ingat, setiap perbuatan yang kita lakukan, sama ada perbuatan kebaikan ataupun kemaksiatan, fa innaka majziyun bihi, kamu perlu bertanggungjawab di atasnya. Kita perlukan jawapan pada setiap benda yang kita buat di atas muka bumi hari ini, sama ada daripada perkara kebaikan ataupun pada perkara kemaksiatan. Responsibility, wajib. Baru-baru ni dalam bab banjir ni, satu benda yang saya sampai hari ni saya terkesan. Bila air mula naik di satu kawasan, di kawasan Selangor, ada satu lori mai parking depan rumah. Dia berkata, tuan, mai kita tolong kami daripada NGO sekian-sekian, kita clearance barang ni untuk kita tok dekat pusat ni, sagi kita ni. Yang penting lebih selamatkan barang dengan nyawa dulu. Tuan rumah ni puluh lah percaya, ambil lah barang, dia pula tolong pergi angkat. Macam cerita 40 penyamun dah, dia pula tolong pergi angkat. Bawa masuk lori apa semua. Kalau entah tengah duduk ni, mana nak ada nak siasat-siasat lah apa dah. Mai pula dalam keadaan macam tu. Selesai dah angkat barang apa semua, mereka pun keluar daripada rumah, pergilah di pusat ngumpulan pusat banjir ni, cari air, barang tak ada. Tengok-tengok, oh, sindiket penipuan. Dia mengambil kesempatan ketika mana orang dalam keadaan yang tak sedang rasional. Kalau kita, saya rasa pun saya takkan rasional. Orang mai tu minta tolong, mesti kita akan all in lah untuk kita percaya pada dia kan. Dalam keadaan macam tu, takkan kita nak fikir orang mai curi, sanggup menipu tu. Kalaulah yang sedang menonton ni, yang buat perangai macam tu, saya doa kamu dapat taufik hidayah, tolonglah pulangkan barang tu. Takut-takut ada DNA Yahudi kot dalam keluarga dia ni. Jahat sangat ni. Kan di Seri Muda, malu kita tengok keadaan bila Allah dah bagi musibah tu, tengah kena musibah tu, ayat tak turun lagi. Tuan-tuan ingat nah, Seri Muda ni special sebab dia duduk di bawah daripada water tide level Sungai Kelang. Sungai Kelang kat sini, keadaan muka bumi Seri Muda di sini. Sebab tu bila mana orang lain dah kering, Ulu Langat dah kering, Shah Alam dah clear, Seri Muda the only yang masih ada air. Hari keempat tu masih sepi, tu parah ni lagi. Yang kita galatnya dalam keadaan Allah uji macam dia boleh pecah mesin ATM, boleh pecah Maidin, boleh pergi pecah kedai-kedai runcit yang ada sekitar tu lah. Rumah tu masih tenggelam tu, kereta masih tenggelam tu. Kami waktu tu setiap hari duk berkeluar jenazah lagi tu. Lah dia boleh pergi pecah rumah. Ingatkan pergi balas makanan sebabkan mungkin mudarat ataupun darurat. Kemudarat darurat. Darurat pun hang ambil sekadar untuk survival, untuk survive, bukan pergi balas oven. Yang pergi balas oven tu nak buat apa? Kuih raya. Doi, kita tak boleh nak fikir. Ambil yang kita nampak, ambil biskut, ambil roti, betul alhamdulillah. CEO Maidin pun subhanallah bagus murahkan rezeki dia. Dia pun halalkan. Sebab kalau dia tak halal pun tak dapat balik dah. Itu tindakan yang bijak pada saya. Dia halalkan, dia dapat pahala. Kalau dia duduk marah, rugi kat dia. Rugi. Oh, dia berkata sebab kami dalam keadaan yang sedang darurat, maka dibenarkan syarak. Siapa ajak? Kita duduk dalam hutan, tak ada makanan ni. Tengok-tengok, lalu seekor ayam, lalu seekor babi. Kita nak ambil yang mana? Ayam.
Tak ada ayam lalu khinzir depan kita, kita tangkap dia. Sebab kalau kita tak makan, kita mati, kita ambil hanya sekadar untuk survive, bukan buat menu hari ni masak kicap, esok buat piandang, lusa buat masak rendang, tulak buat masak lemak. Kepala otak dia kena faham konteks. Bila darurat, ambil sekadar perlu, bukan mengikut nafsu. Orang duk ambil kesempatan ni, ya Allah. Bila kita tanya ramai, kenapa duk tak mau keluar lagi ni, tolonglah tinggal rumah Ustaz sebab kita takut masuknya fasa kedua, gelombang kedua. Tak boleh, dia kata, Ustaz, orang main curi barang kat rumah kami. Ya Allah. Sedangkan Allah mendidik kita sepatutnya dengan musibah itu lebih dekat kita dengan Allah. Tuan-tuan duduk ni sejam ni duduk ni letih, kadang-kadang yang sakit lutut, sakit pinggang, sat lagi bangun, tuan-tuan akan sebut nama apa bila sakit-sakit tu? Unconscious mind. Benda tu tak sedar pun, tuan-tuan. You are not planted and you are not planning for that. Bila kita sakit lutut ni nak bangun, dia bunyi apa? Allah kan? Ada tak yang bangun duduk bunyi Fir'aun ke ada? Pun nak bangun Fir'aun. Kalau ada jahat sungguh lah tuan-tuan tu. Tak usah duk test lah IQ. Bagaimana Allah tarbiyah manusia dengan kesakitan, dengan musibah, dengan kepayahan, dengan kesuntukan, dengan kesempitan. Semakin dekat kita dengan Allah, sepatutnya it should be. Tapi ghalat kita apabila Allah mendatangkan ujian musibah yang sedang datang, bukan dah berlalu. Ayat duk nak ni, dia boleh pergi balas. Dia boleh pergi buka kereta orang kan, bila alam dah tak berfungsi, bila flooded, dia pecahkan kereta, dia akan ambil barang-barang dalam kereta. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah al-aliyil azim. Kita doa mudah-mudahan orang yang buat macam ni Allah bagi taufik dia. Kita nak sumpah dia pun kita takut kena kat anak beranak kita, keturunan kita. Tapi perbuatan itu sangatlah tidak patut, sedangkan musibah itu didatangkan untuk jentik hati kita semua. Maka sebab tu ingat, Nabi kata apa? Malaikat Jibril pesan kepada Rasulullah, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Semua benda yang kita buat atas dunia, kita akan bertanggungjawab. Kita biarkan isteri kita dadah aurat, kita bertanggungjawab. Kita ajar dia tutup aurat pun kita bertanggungjawab. Tuan-tuan datang semayang jemaah malam ni, tuan-tuan akan bertanggungjawab. Tuan-tuan tak semayang pun tuan-tuan akan bertanggungjawab nanti. Yang membezakannya, apabila kamu taat pada perintah Allah, maka besarlah tanggungjawab yang akan kamu cerita di hadapan Allah dengan seronoknya. Ya Allah, dulu pada tarikh sekian aku datang solat berjemaah. Ya Allah, ya akan ada pula lepas tu semayang tu khusyuk. Kalau tidak tak apa, sekurang-kurangnya ada yang kita boleh mulakan dulu. Soal tak ikhlas, sagi hilang khusyuk, sagi kaki terkena tek cicak, nombor 2. Soalnya ada dulu. Local standby itu wujud. Tapi bila kita tak semayang, tuan-tuan nak cakap apa? Asas yang paling utama tu tak ada, maka tak perlu berbincang lah, kena bubuh terus je. Malaikat tanya, Palong, 2 hari bulan, sampel punya Pak Long duduk kat kedai steamboat, kan, duduk rebuih sampel punya sotong tu panas. Pak Long nak kira panas pergi neraka tak Pak Long? Pak Long tinggal semayang, siapa? Dia kata, malaikat, sorry lah malam tu birthday saya. Birthday saya, jadi bagilah cheat day sehari. Cheat day hang tunggu. Dia bubuh. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Dalam alam barzakh nanti, apabila satu kemaksiatan yang kita buat, maka 70 hasta terbenam dalam tanah, kena hentak dengan malaikat Munkar Nakir tu. Tuan-tuan tahu machine piling yang duk dia bubuh span pile, RC pile tu duk katok tang tu. Saya masjid, alhamdulillah masjid Darul Muqtadah dah start pembinaan, baru settle piling minggu lepas. Kita tengok dia katok tu tuan-tuan, berat satu-satu tu tak tahulah berapa puluh tan satu RC pile tu. Dia katok tu tong 1-2 kilometer, dengar nak abang kata ish kuat tu. Kalau kita tak tangan confirm hancur. Hang tak suruh kira hang 3 line ke 7 line. Abang long kawasan tak abang long kawasan, dia hentak tu kuat. Ketak. Kalau ada kawasan-kawasan tu mungkinlah dekat-dekat dengan tu yang structure ni boleh ketak. Tapi sekuat-kuat yang dihentak tong tu, masuk alah sekaki, 2 kaki,
Kalau yang lembut sikit mungkinlah masuk dalam sikit, tapi tetap nak sampai kepada had layer, kepada lapisan yang bawah tu. Bila sampai situ barulah dia pakai berhenti. Punya kuat dengan tekanan tu tak tahu berapa ratus tan yang dia hentak tu, lambat. Malaikat dia bubuh sekali 70 hasta. Ni satu hasta ni 70 kali. Mungkin dekat 40 meter sekali. Sebab tu tak sedut sombong kalau kita atas dunia ni ada silat cekak ke, silat pulut dakak ke, pulut tak dakak ke, tak sedut sembang kemas. Atas dunia aja kemas, jumpa malaikat tera. Misal kita atas dunia main kot ni, jumpa malaikat dia turun kat bawah. Maka tak payah duk berlebih-lebih. Ingat, semua benda yang kita buat nak kena jawab depan Allah. Solar ni balik sekali lagi, tulis Pak Long yang masih duk terima duit rasuah, makan duit haram, cari alasan apa nak jawab depan Allah. Hak masih tak semayang, tulis nak bagi alasan apa. Nak abang kata seluar kotak, takkan nak pakai alasan tu. Sedia 40 tahun hidup seluar kotak, amboi, uduh dengan alasan. Cari alasan. Kalau tak ada alasan kena buat apa? Buat ibadah. Tu ya. It's not optional but compulsory. Ibadah bukan pilihan, tetapi ibadah yang wajib itu adalah kewajipan. Semua yang dalam ni kita buat maksiat, termasuk saya akui. Tapi Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Pengasih. Allah sayang kat kita, malam ni Allah pilih lagi kita buat untuk bayar semayang jemaah. Mak ayah kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, bila kita buat salah dengan dia sekali dua, kadang-kadang dia sanggup halau kita daripada rumah, putus kawan. Tapi Allah putus kalau rahmat Allah dengan kita. Beribu maksiat yang kita buat berulang-ulang, continuously, consistently, tapi Allah tak pernah usir kita keluar daripada bumi dan langit Allah. Justru malam ni kita ambil manfaat sama-sama, kita istighfar banyak-banyak, kita minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita tak sia-sia. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada usaha yang kita buat pada malam ni. Walaupun kita bukanlah orang yang baik sangat, tapi kita nak juga kebaikan tu ada pada kita semua. Saya nak yang belakang, anak-anak muda kita pandang orang-orang depan ni, ayah-ayah kita yang semangat. Saya tengok subhanallah kan, yang menulisnya, yang kagum anak-anak muda, ambil mereka sebagai inspirasi dan idola. Ayah-ayah yang melihat anak-anak muda, kagumlah bahawa inilah anak-anak muda yang sedang mengorbankan masa keseronokan mereka, yang sepatutnya main telefon, yang sepatutnya duduk kat sisi, yang patutnya duduk melepak, yang patutnya duduk buat benda-benda hiburan ni, tapi boleh main sini. Doalah agar mudah-mudahan anak muda inilah yang akan bertusan duduk di masjid kita setelah mana kita tak ada nanti. Dia senang ya, nak tengok satu-satu kawasan itu dari segi tarbiyahnya baik ke tidak, tengok ada anak muda ke tidak. Saya ucapkan tahniah kepada pihak masjid atas tarbiyah ni. Ayah-ayah kita, bila kamu mesra dengan mereka, mereka akan datang. Kamu lah jauh dengan mereka, mereka akan laut lebih jauh daripada kita. Tapi adalah masjid 6 orang imam, mayang 5 waktu, yang hampa sampai 6 imam, kalau tak buat juga teruk mudah Allah bagi manfaat dan kebaikan. Jadi sekadar tu dulu, saya tak berhajatlah memanjangkan kalam. Kita pun dah dekat pukul 9 dekat pukul 9 dah. Kita nak solat isyak berjemaah, dan doakanlah sahabat-sahabat kita di Ulu Langat ada kawasan dah naik ayang sikit, di Temerloh tadi naik ayang balik, di Karak pun ada kawasan naik ayang, di Kuantan pun ada kawasan naik ayang, di Kelantan dah mula naik, bukan baru dah mula naik tinggi. Jadi doa kita semua ni. Jadi malam ni kalau kita lapang, saya merayu kalau bangun kita buat sembahyang tahajud, boleh tak? Kita buat sembahyang hajat masing-masing di rumah lah, khususkan doa tu. Mungkin ada daripada kalangan kita Allah makbulkan, Allah mudahkan urusan saudara kita yang lain. Boleh kita usahalah, kita usaha sama-sama. Kita azam malam ni, boleh azam dulu, letak azam dulu. Mudah-mudahan nanti Allah bangunkan kita, paling koman, paling cak ayam 2 rakaat. Bangun, khususkan doa, ya Allah, kau telankanlah, izinkanlah bumi ni telan balik ayat-ayat yang dilimpahkan. Berilah keselamatan kepada semua sahabat-sahabat kita yang telah diuji, ya Allah.
kita bimbang-bimbang lepas ujian ni dia main ujian akhidah pula, mula menyalahkan takdir dan sebagainya. Kita tak mau sampai peringkat tu berlaku, insya-Allah. Jadi jom kita sama-sama datang tangan. Mudah-mudahan ada sebahagian daripada kalangan kita yang Allah redha, Allah ampunkan, Allah makbulkan, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar, ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami, ya Allah. Hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada malam ini, tangan yang banyak buat dosa, tangan yang banyak melakukan kemaksiatan, tangan yang banyak melakukan kemungkaran. Ya Allah, kalau kau tak ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah, kami takut kami akan dihumban dengan azab-Mu yang berat, ya Allah. Ya Allah, pada kami yang hadir malam ni, yang masih ada kedua ibu dan ayah, Kau permudahkanlah urusan kami untuk kami berbuat baik dan berbakti kepada mak dan ayah kami, ya Allah. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Anda ada perkataan dan perbuatan yang telah kami lukakan hati kedua ibu dan ayah kami, ya Allah. Izinkan segera kami mohon kemaafan, ya Allah. Kami takut dengan akhlak yang buruk terhadap kedua ibu dan ayah, Kau akan membalikkan anak-anak kami yang derhaka kepada kami nantinya, ya Allah. Ya Allah, kalau ada dalam kalangan kami yang mak ayahnya telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah kerinduan kami kepada kedua ibu dan ayah, ya Allah, dengan doa yang sentiasa kami titipkan di atas nama-nama mereka, ya Allah. Ya Allah, pada kami hadir malam ni yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, ya Allah. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, yang masih belum mengeluarkan zakat, yang belum menunaikan salat, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami, ya Allah. Ya Allah, saat kami menantangan pada malam ni, ada saudara-saudara kami yang sedang diuji dengan musibah-musibah yang besar, ya Allah. Ya Allah, Kau sedang membicarakan iman pada seluruh alam ini, bahawasanya tak ada kuasa bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ketika mana angkuh dan sombongnya manusia, Kau turunkan makhluk yang tak nampak dengan mata kami, ya Allah, yang memberikan kegerunan pada seluruh manusia di dunia ini, ya Allah, dengan Kau turunkan COVID-19, ya Allah. Belum pun selesai dengan musibah itu, ya Allah, Kau datangkan musibah banjir untuk memberikan tamparan iman kepada kami semua, ya Allah. Maka ya Allah, buanglah rasa sombong kami, ya Allah. Buanglah rasa tinggi diri kami, ya Allah, rasa bangga kami, ya Allah, melainkan berilah tauhid kepada kami semua, ya Allah. Kau jadikan musibah ini, ya Allah, sebagai penyaksian yang menambah iman kepada kami yang berhadapan dengannya, ya Allah, ataupun yang sedang diuji dengan pandangan kami lihat pada ujian itu, ya Allah. Maka ya Allah, Kau jadikanlah kami semua diberikan kebersamaan, ya Allah. Kami dah cukup jauh dengan perbezaan khilaf dalam bab mazhab, kami dah banyak bergaduh dalam soal politik, kami dah terlalu jauh berbincang tentang bab ekonomi, ya Allah. Maka dengan asbab musibah ini, ya Allah, Kau satukanlah kami, ya Allah. Berilah keharmonian dalam jiwa-jiwa kami, ya Allah. Buanglah apa jua pakaian warna politik kami, ya Allah, untuk kami bersama di atas dasar kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Kau jadikan setiap titisan air yang Kau turunkan pada malam ini, ya Allah, menjadi penyaksian yang baik untuk beralihnya tahun yang baru ini, ya Allah, untuk kami menjaga berhati-hati dengan masa yang Kau pinjamkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, Kau satukan di antara golongan orang-orang yang dah mungkin dah berumur ni, ya Allah, dengan orang-orang muda yang hadir bersama dengan kami, ya Allah. Kami seronok melihat bagaimana anak muda sanggup korbankan masa muda mereka, ya Allah, untuk mengimarahkan masjid dengan kami pada malam ini, ya Allah. Maka campakkan istiqamah dalam hati-hati mereka, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina
wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Tuan-tuan, nanti tuan-tuan balik boleh tengok di madatcenter.com ada buku yang saya tulis berkaitan amalan ketika wabak. Saya tak sempat nak print, tuan-tuan ambil print, saya izinkan tuan-tuan print untuk sedekah kepada orang. Tak payah bayar apa-apa. Tak perlu bayar apa-apa, ke madatcenter.com. Madatcenter.com, tuan-tuan ambil, ada buku-buku yang ditulis tu secara percuma. Nak print pun boleh. Doalah minggu depan insya-Allah siap buku fiqh ibadah ketika banjir. Tuan-tuan yang tak kena banjir, print sedekah ke orang-orang kena banjir. Sama-sama tumpang pahala. Saya tumpang pahala menulis, tuan-tuan pahala sebarkan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.